Tip pandangannya. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, di pagi hari ini Ustazah berada di mana? Ya, masya-Allah ya. Ustazah nak tunjukkan sesuatu. Ya, kita sama lihat. Okey. Tip pandangannya. Ya, kita dah lihat ya, sebab subhanallah hari ni Ustazah tukar angin sikit. Ya, sementara tunggu anak-anak Ustazah siap ya. Pagi ni ya, mudah-mudahan kita ceria-ceria dengan melihat pemandangan di pagi hari ya, kejadian alam ya. Kita lihat tu yang Ustazah nak tunjuk sekali ya, kita ada nampak tasik ya. Ya, Ustazah nak tunjuk ni ada, pasal ni ada tasik kan. Lepas tu cantik tak pemandangannya? Ya. Jadi di sinilah Ustazah nak sama-sama kita kongsikan. Ya. InsyaAllah ya, kita nak ajak kita lihat cantik pemandangannya, suasananya ya. Di waktu pagi ya, kita melihat kehijauan alam ya. Akan nampak ni. Kita nak lihat kerjenihan, maknanya untuk cerahkan mata kita di pagi hari, untuk menenangkan hati kita kan. Pagi tu kita dengan alam lah ya. Lepas tu jangan lupa kita pagi dengan ada satu, iaitu tengok saya tengok dengan satu yang saya pegang ni ya. Ni berkaitan dengan ni, kalau orang tahu kita pegang dengan air embun. Ni suasana ni air embun. Ni air embun ni. Ya, pagi-pagi dapatkan air embun. Ya, kita dapatkan air embun ya. Saya dah tunjuk sini. Ya, di waktu pagi kita dapatkan air embun tu ya, pentingnya ya. Kalau orang yang selalu sakit-sakit lutut ke apa ya, di waktu pagi kalau kita nak seri ceria, nak jaga diri kita, air embun ni ada kelebihannya ya. Air embun ni ada rahsianya ya. Sebab tu kita kalau pagi Ustazah kalau ini pergi sekolah, sebab kawasan janganlah kat tengah-tengah jalan raya banyak ni sangat kan. Dia kawasan-kawasan yang tenang macam ni ya, kurang tak ada sangatlah ya. Kereta-kereta banyak masuk dalam tu. Jadi di sekat sinilah Ustazah nak ajak kita sama-sama bangun pagi nanti kita dengan alam ya. Bangun kita pegang ya air embun ya, kita basuh di tangan kita dan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sapu kat muka kita dengan air embun. Jadi di sini Ustazah nak cerita sedikit lah ya. Sementara Ustazah tengok anak Ustazah, bagaimana untuk kita melawan syaitan ni. Ya. Bolehkah kita nak lawan syaitan dengan kekuatan diri kita? Ya, kita nak lawan syaitan dengan kekuatan ibadah kita yang macam mana? Ya, tetapi di sinilah ya Ustazah nak ingatkan. Ustazah dah cerita ya tentang melawan syaitan semalam. Tapi hari ni Ustazah nak ceritakan ya, syaitan berehat. Ya. Jadi syaitan berehat, kadang-kadang syaitan pun rasa letih ya. Kadang-kadang syaitan pun merasa letih ya, menjalankan tugas ya. Apatah lagi ya jika usaha-usahanya tidak berjaya ya. Macam mana ditentang, dilawan dan dicabar ya. Setengah-setengah syaitan tidur di waktu siang. Jadi di waktu pagi ni ya, orang yang kita nak tahu, nak ikuti sunnah tu ya, yang bagaimana kalau kita nak tahu, kalau orang nak cerita tentang motivasi, kalau orang nak menceritakan tentang mencari rezeki ya, kita mengikuti nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk mencari di pagi-pagi hari, hendaklah kita jangan tidur ya selepas sembahyang subuh. Ya, kalau kita tidur terlepas sembahyang subuh, ya, pintu rezeki kita akan tertutup. Ya, jiwa kita akan rasa gelisah, ya, dan pemikiran kita sendiri tidak tenang.
Sebab itulah kita salah satu sunnah Nabi yang umat Islam kena jaga ialah jangan lawan apa yang Nabi sampaikan. Jangan tidur ketika waktu pagi. Jangan tidur. Paksa diri bangun. Buka tingkap-tingkap dengan baca bismillah. Semoga Allah buka pintu rahmat kebaikan dalam rumah kita. Jangan waktu pagi tingkap masih tutup lagi. Lansir-lansir tidak dibuka. Lepas tu dan juga pantang larang Nabi jangan dilanggar. Iaitu waktu pagi jangan tidur. Dan waktu petang pula jangan pula kita selepas asar jangan tidur. Kalau tidur selepas waktu asar dapat penyakit gila, apa-apa, jiwa lemah. Jadi kita nak motivasi hidup kita ni pagi-pagi ikutlah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidur selepas subuh. Jangan pintu rezeki tak masuk. Waktu pagi Allah Taala nak bagi ni, nak turunkan rezeki pada kita. Rezeki di sini iaitu rezeki termasuk rezeki Allah Taala memberi ketenangan dalam jiwa kita. Di sana syaitan akan berputus asa kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpagian-pagian. Berpagian-pagian mereka tidak tidur. Jadi syaitan akan putus asa lah waktu ni. Dia dah lemah. Kalau kita makan dengan baca bismillah, kita bangun sembahyang subuh, membuka 3 ikatan. Ikatan pertama yang Rasulullah SAW ajar kita, waktu bangun tidur kita sebut nama bismillah. Kita ni ada 3 belenggu ni, 3 belenggu syaitan ni. Pertama waktu pagi tu kita bangkit je, kita baca bismillah, terbuka satu rantaian daripada syaitan. Bangun ambil uduk, terbuka rantaian yang kedua. Bila kita solat subuh, maka terbukalah 3 rantaian rantaian syaitan. Hilanglah, maknanya bila buka Allah Taala, bila kita berjaya melakukannya, maka ikatan syaitan itu akan ikatan syaitan itu akan terbongkar. Maknanya masa tu kita akan merasai tenang, jiwa kita tak gelisah. Pagi-pagi kita happy. Tu nak tahu happy tak happy, jiwa kita macam dah cari duit, nak pergi kerja pun tak ada semangat dan sebagainya. Kerana waktu dia tidak membuka simpulan. Biasa orang bangun pagi, dia cuma mandi, tetapi dia lupa menunaikan solat subuh. Maka bila dia meninggalkan solat subuh, maka di situlah datangnya perasaan jemu. Nak kerja tak amanah, letih, malas, jemu dan sebagainya. Tetapi apa yang Ustazah nak kongsi kat sini, syaitan pun dia ada sifat putus asanya. Syaitan pun akan letih apabila ada umat akhir zaman yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW waktu paginya. Lepas tu dia dah semayang subuh, dia bertafakur, dia bertafakur sebentar. Bertafakur sebentar. Lepas tu dia tak, bukan lepas semayang subuh tu tak ada solat lagi dah. Bertafakur kita sekejap, dan di mana kita dengan alam ni, yang Ustazah tunjuk ni, kita dengan alam. Sebab itulah kadang-kadang berpagian-pagian kita dengan air embun. Lepas tu untung kalau orang kat rumah dia ada pokok-pokok, ambil air embun-embun tu, baca bismillah, kita selawat, kita sapu pada tu badan kita. Itu lebih baik daripada kalian pagi-pagi makan ubat-ubat vitamin yang kita tak tahu jelasnya macam mana. Itu kata ini, itu kata manusia. Tapi kehebatan air embun ni, itulah yang kita kena tahu. Dia akan menyegarkan. Baca bismillah, selawat, kita sapukan. Lepas tu kita setengah syaitan tidur di waktu siang. Jadi nak tahu manakala yang lain meneruskan tugas, menurut giliran dan menjalankan kewajipan. Syaitan pun ada shift. Syaitan ada shift. Maka bangunlah yang tidur itu di waktu petang, sedang matahari terbenam dan senja mula muncul. Bangun dalam kelaparan, terpaksa mencari makan. Kerana itulah Rasulullah SAW berpesan, apabila malam berkeliaran, apabila malam menjelang, tegahkanlah anak-anak kamu merayau di luar rumah. Waktu senja. Waktu senja orang tua jaga sangat, kerana waktu itu ketiga syaitan-syaitan yang bangun daripada tidur, dia akan berkeliaran. Syaitan itu akan berkeliaran. Jadi dia akan ganggu pada anak-anak. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita tak betul ni semua. Inilah dia, kita langgar apa yang dilarang oleh apa yang dinasihati Nabi Muhammad SAW.
Lepas tu apa kata Nabi, apabila malam jangan tegal anak kamu merayau di luar rumah. Ini kita waktu malam paling banyaklah kita merayau. Kadang-kadang malam kita tak tenang, kita merayau. Ketiga itu syaitan-syaitan sedang berkeliaran, dan jagalah diri dan anak-anak. Jadi di sini kita kena tahu, syaitan berkeliaran waktu petang dan suka waktu malam. Kadang-kadang kita makan, ada orang makan dekat kedai kopi kan. Dia padahal orang restoran tu dah buka dah makan dekat dalam kan. Tetapi orang kita suka waktu tengah malam-malam kan. Dia suka makan di luar. Bila makan di luar langit di atas tu makanan tu tidak bertutup, minuman kita tidak bertutup. Mamak tu hantarlah tempat minum kita tu ada tak atas meja kita. Kita sambil borak-borak dengan kawan, sampai main handphone, kita tak sedar pun makanan kita itu telah diludah, dikencing oleh syaitan. Kita pun minum inilah salah satu menyebabkan kesan-kesan penyakit. Kesan-kesan penyakit. Sebab itulah Rasulullah SAW, Allah beri kelebihan pada Nabi. Nabi tahu, sebab tu setiap sunnah Nabi ini ada kebaikannya. Sebab tu waktu tengah hari jangan keluar rumah. Sebab tu kita waktu tengah hari digalakkan tidur, rehatkan diri kita. Supaya apa? Untuk kita bersemayang tahajud. Lepas masuk kita nak bertahajud kepada Allah Ta'ala. Jangan bagi keluar waktu tengah hari. Anak-anak keluar waktu tengah hari, waktu syaitan berkeliaran. Dan waktu petang, waktu senja. Jangan bagi anak berkeliaran di waktu itu. Jadi makanan-makanan pun pastikan bertutup. Kita pastikan makanan-makanan bertutup sehinggalah di sini kita naklah menjaga diri, syaitan berkeliaran, jaga diri kita anak-anak, jaga makan minum kita sehinggalah waktu isyak. Tak kala hendak tidur, tutup pintu rumah. Kalau kita dah sampai, kalau kita nak tidur, tutup pintu rumah. Kunci rapat. Kalau setakat kunci, mangga tak mencukupi. Mesti sebut dengan nama Allah. Baca dengan bismillah. Kita sebut dengan nama Allah. Lampu-lampu pun dipadamkan. Allah Ta'ala dan Rasul lebih tahu kenapa. Sebagai keselamatan, mesti kita sebut bismillah. Wajib sebut nama bismillah. Jangan kata, kunci, aku dah mangga, aku dah pakai guard, aku dah pasang guard kat depan rumah aku, bayar bulan-bulan. Tak juga. Harapkan pagar makan padi. Itu Nabi ajar kita sebut dengan nama Allah. Tutuplah tempayan-tempayan air kat rumah kita. Kalau ada air-air yang terdedah, tutup dengan membaca bismillah. Di sinilah tudung segala makanan-makanan yang kita masak, tutup. Sebab apa? Jangan biarkan syaitan kencing berak di situ. Dan juga bila kita makan, jangan lupa baca bismillah. Kalau tidak, kita makan bersama-sama dengan syaitan. Sebab tu makan tak kenyang-kenyang. Makan banyak dah, kejap lapar. Sehingga kita makan, kita tak tahu kenapa aku makan dah banyak dah, tapi tak kenyang-kenyang. Ada orang kata aku kurus, makan banyak tapi tak kenyang-kenyang. Sebab apa? Dia makan dengan syaitan. Sebab apa? Lupa dengan bismillah. Jadi di sinilah sebut nama bismillah. Lepas tu di situ lagi Allah Ta'ala kuatkan lagi dengan membaca ayat Al-Kursi. Membaca surah Al-Kursi untuk memperkuatkan diri kita dari kejahatan syaitan dan menolak daripada gangguan. Jadi jangan salahkan. Kadang-kadang kita jumpa salah. Kita pilih ustaz-ustaz ruqyah kita, dia kata orang ni sihir kita, orang ni buat ahli keluarga kita, orang ni yang telah menzalimi kita. Padahal kita yang menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Kita tak berpagian-pagian mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, kita juga tidak melakukan seperti mana yang diajar Nabi. Selepas subuh, selepas waktu asar lah, kita rasa nak mengantuk sangat. Jangan. Waktu petang, Nabi ingatkan tengah hari petang, jangan keluar rumah. Tutup pintu rapat-rapat, nak masuk waktu senja. Waktu senja tu kita tengok, kain-kain jemuran. Jangan, sampai kita terlebih daripada waktunya. Sampai pukul 3, kadang-kadang malam orang jemur baju. Itu semua tak elok. Sebab itu ada sebab-sebabnya kenapa Allah dan juga Rasul melarang. Kerana Allah menjadikan syaitan untuk ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW. Musuh kepada kita. Jadi kita berhati-hati, kita tak nampak dia. Tapi mereka ini nampak kita. Jadi sebab itulah setiap perbuatan sunnah Nabi, apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah keselamatan untuk manusia. Ingat, musuh kamu ialah syaitan yang akan mengganggu manusia. Kadang-kadang anak menangis. Bapak balik malam-malam, balik kerja, jangan lupa. Baca auzubillah, baca bismillah, baca ayat kursi.
Baru balik. Kalau suami balik rumah, kadang-kadang dia nampak isteri dia, kena beritahu isteri kita balik, memberi salam dalam rumah tangga kita. Memberi salam dalam, supaya di belakang-belakang, waktu malam lah kita balik-balik kan, benda lain ikut kan. Orang yang mana kerja nurse, kerja doktor di hospital dan sebagainya. Kalau kita balik pada hospital dan sebagainya, kat sana ramai yang mati jiwa tak tenang. Jadi hendaklah kita baca ayat kursi dan kita memberi salam dalam rumah kita. Walaupun anak kita dah tidur, walaupun kat rumah kita semua dah tidur. Apabila kita memberi salam ketika masuk rumah, maka syaitan tidak akan ikut masuk ke dalam rumah. Jadi di sinilah Ustazah bagi sedikit, nanti akan Ustazah sambung lagi dan Ustazah kongsi supaya kita jernihkan mata-mata kita semua. Okay, sampai sini saja. InsyaAllah nanti Ustazah nak sambung, Ustazah akan sambung lagi. Jangan lupa Ustazah ajak eja bismillah. Ba, sin, sukun, kasro, bis. Min, alif, lam, lam, syida, kasro, mil. Lam, mada, fatala. Ha, alif, lam, ro, syida, kasro, hir. Ro, ha, sukun, fatah, roh. Mim, mada, fatama. Nun, alif, lam, ro, syida, kasro, nir. Ro, fatah, roh. Ha, ya, sukun kasrohi, mim kasromi. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf Ustazah tak dapat sebut dengan betul sebab Ustazah ada masalah tekak jadi sebab kita banyak selawat kata Nabi dan ulang balik tengok apa Ustazah nasihat berpagi-pagilah kalian di waktu pagi dengan bangun di waktu pagi. Allah Ta'ala nak beri rezeki kepada mereka yang bangun pada waktu pagi, bukan waktu tidur. Jangan lawan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ajar kita bangun berapa pagi, bukan 10 pagi tu baru nak bangun. Kalau 10 pagi baru nak bangun, itu bukan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Pagi juga saja, itu pagi bukan. Yang diajar orang-orang soleh yang diajar oleh Allah Ta'ala, wali-wali Allah itu ialah berpagian-pagian, ialah waktu tahajud paling baik. Air embun waktu pukul 3-4 pagi. Ustazah ada pesakit sunnah, bila Ustazah cek dia dah baik dah, Ustazah rasa saraf dia dah okey semua. Salah satu dia boleh berjalan, Ustazah gunakan alam iaitu suruh dia pukul 3 lepas mayang tahajud 2 rakaat. Ustazah suruh dia kaki tu jangan pakai kasut, saya kata, dan tangan dia pegang air embun. Pegang air embun, tiup sapu dekat dengan air embun dan baca bismillah dan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta tiada daya upaya bagiku ya Allah, segala kuatan itu daripada Allah. Minta pada Allah kuatkan kaki kita, insya-Allah. Amalkan dengan berkat air embun tu bagi pagi-pagian. Sebaiknya pukul 3-4 pagi lepas mayang tahajud. Lepas tu kita lepas mayang subuh dengan ikatan-ikatan, kita buka 3 ikatan syaitan dulu. Kalau tak buka 3 ikatan syaitan pun tak boleh juga. Kena buka 3 ikatan syaitan tu dengan bismillah, bangkit dengan nama Allah. Kita kekuatan, kita berdiri bekerja hari ini atas dengan kekuatan Allah. Lepas tu kita ambil wuduk. Wuduk ini dia tidak mengejut. Kalau terus mandi dia mengejut. Kita ambil wuduk ni permulaan yang asas-asas bahagian muka kita, tangan kita bila kita tidur yang lama, untuk dengan air sejuk dia ambil wuduk itu, dia akan memberi aroma, dia memberi kesan kepada saraf kita. Lepas tu yang ketiga, bila kita sujud kepada Allah sembahyang, sembahyang subuh. Lepas tu sembahyang subuh 2 rakaat. Sebab bila kita bangun tidur, jadi urat-urat kita ni banyak yang perlu dibuat secara tenang. Tok maninah dengan tenang. Lepas tu 2 rakaat, dia tak berat-beratkan. Sembahyang 4 dan sebagainya, 2 rakaat saja. Jadi bila di situlah nanti lepas tu paksa diri kita keluar, kita carilah alam di mana kawasan-kawasan yang mana dekat diri kita dengan alam. Dan macam mana kita lihat dengan air embun Ustazah nak tunjuk dengan ni ni kita dengan embun ni air embun ni pegang, baca bismillah dan kita selawat. Bismillah dan kita selawat. Jangan lupa tu, bismillah dan selawat jangan lupa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bolehlah kongsi pada rakan-rakan yang lain supaya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim.